Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di TS Podcast di episod yang ketiga. TS Podcast dibawakan khas daripada minuman Tanwir Koko, minuman berperisa coklat, diperkaya dengan bahan-bahan semula jadi seperti kurma, badam, buah tin yang menjadikan minuman lebih segar dan diminati oleh orang ramai. Alhamdulillah, kepada semua penonton-penonton di TS Podcast ini, saya ucapkan semoga sihat-sihat belaka, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Hari ini kita terus kepada episod yang ketiga, di mana tajuk kita hari ini kita bawakan tajuk Sinar Baru Menuju Hamalatul Quran. Dan hari ini kita bersama dengan dua individu yang sangat-sangat disukai. Dan juga individu ini adalah akan bersama dengan kita. Dan antara individu ini juga adalah individu yang dirindui oleh masyarakat Malaysia. Kerana pada tahun 2023 kita dikejutkan dengan satu berita kematian keluarga. Dua orang, ibu dan ayah bersama anak-anak, 4 orang adik-beradik. Dan hari ini kita bawakan khas kepada anda semua penonton-penonton di TF Podcast ini bersama dengan orang yang kalau semalam masuk ke TikTok poster dia, semua tunggu dia, rindukan dia, iaitu saudara Abdullah bin Amiruddin. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini Dolah merupakan pelajar di Madrasah Tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah. Dan juga bersama dengan saya hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Burhanuddin bin Mahdar yang merupakan tenaga pengajar atau guru di sekolah di Madrasah Tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kenapa mereka berada dengan kita? Sebab hari ini ada banyak beberapa persoalan yang saya nak mereka jawab, ataupun lebih kepada kita nak lebih kenal dengan Abdullah dan juga gurunya Ustaz Burhan yang lebih mengenali anak muridnya. Hari ini kita bawakan kepada anda Abdullah bin Amiruddin yang merupakan pelajar di Tanwiriyah ini. Alhamdulillah, selalu kita tengok poster, kita tengok dekat video-video. Kalau dekat TikTok ni Abdullah masuk di video Abdullah, dia punya view begitu tinggi. Semua rindulah Abdullah kesayangan, Abdullah anak yang soleh, Abdullah ni menjadi kerinduan orang masyarakat, Abdullah kesayangan kami semua. Saya tersentuh bila orang sangat menyayangi Abdullah, dan juga abang saudara Rahman yang tersentuh keadaan semua menyayangi Abdullah. Hari ini secara live di Tanwiriyah Channel di Madrasah Tanwiriyah, kita bawakan Abdullah bersama dengan kita. Okey, Abdullah. Ceritalah sikit Abdullah, perjalanan Abdullah di Tanwiriyah, dan juga orang nak kenal lebih kepada Abdullah. Siapa Abdullah sebenarnya, nama penuh, ayah, adik-beradik, pendidikan Abdullah dekat mana? Okey, silakan. Nama saya Abdullah bin Amiruddin. Nama mak dengan ayah Nur Rahimah dengan Amiruddin. Adik-beradik berapa orang Abdullah? Adik-beradik 8 orang. Adik-beradik 6 orang. Okey, 6 orang. Abdullah anak yang ke? 3. Anak yang ketiga. Okey. Pendidikan awal? Pendidikan awal saya mula-mula masuk sekolah tadika. Di mana tu? Di Segamat. Di Segamat, okey. Lepas tu teruskan juga kat sekolah yang sama. Masa darjah 1. Darjah 1. Sekolah yang sama kan di Segamat. Okey, sekolah rendah di Segamat sampai darjah 6. Darjah 6. Okey, kemudian sekolah menengah? Sekolah menengah. Masa tu mak cakap awak nak masuk apa? Okey, mak tanya dulu lah. Nanti satu nanti nak masuk apa? Cakap mak nak masuk SMK. Mak cakap jangan ngada. Oh, mak ingat macam tu ya. Okey, lepas tu masuk Tahfiz. Masuk Tahfiz. Sebab agak kau dah khatam. Mak ingat macam tu. Okey, adik-beradik semua ngafal Quran lah. Saya dengan akak alhamdulillah. Baik. Kemudian Dolah terus masuk sini, masuk Tahfiz. Masuk Tahfiz. Tahun bila masuk Tahfiz? Umur saya form 1. Form 1 tahun lepas, tahun ni. Tahun lepas Tahun ni saya tempat. Okey, baik. Jadi sekarang ni terus daripada bila dah mak kata jangan masuk sekolah kebangsaan, masuk Tahfiz, okey Dolah ambil lah apa yang ibu cakap, masuk Tahfiz. Sebab akak dah khatam, ibu nak
Anak lelaki pula lah yang kata kan. Baik Ustaz Burhan, saya nak tanya kepada Ustaz, perkembangan Abdullah ni Ustaz. Ya, saya. Dia pada asalnya memang dia kata mak dia suruh masuk sekolah biasa. Dia nak masuk sekolah biasa, mak dia tak kasih. Dia masuk sekolah tahfiz. Alhamdulillah dia sahut cabaran, dia masuk tahfiz. Permulaan Abdullah ni Ustaz, masuk sini sampai sekarang, macam mana keadaan perkembangan dia Ustaz? Baik, adik Abdullah ni baru masuk kelas saya selama sebulan lah. Awal September yang lepas. Jadi sebelum ni dia masuk tahun ni lah, belum sampai setahun lagi dia masuk ke kelas tahsin lah, kelas Nazirah. Jadi di kelas Nazirah selama beberapa bulan. Jadi selama sebulan dengan saya ni dia baru habis juzuk 2 lah. Dan juzuk 3 baru masuk dalam 3-4 muka. Jadi secara umumnya bacaan Abdullah ni sebenarnya bagus lah, sangat baik. Bacaan tajwidnya saya tak risaulah, memang dijaga panjang pendeknya, dengungnya. Jadi cuma kita tinggal nak asas sikit lah bab teknik-teknik hafazan. Sebab untuk makluman juga, adik Abdullah ni dah pernah menghafaz sebelum masa di Mahad Muhammadi. Dah hafal 3 juzuk. Juzuk 1, 2 dan 3. Cuma itulah asbab daripada tragedi tu, dia hilang ingatan lah. Dan antara ada beberapa perkara lah, antara benda yang dia lupa itulah Al-Quran tu, 3 juzuk tu hilang sekejap lah. Tapi Alhamdulillah dia selama beberapa bulan ni, 8-9 bulan 7-8 bulan di sini, dia dapat hafaz semula lah. Dan sekarang di juzuk yang ketiga, Alhamdulillah bacaannya bagus dan boleh maintain lah setiap hari hantar sabaknya, dia punya hafazannya satu muka. Alhamdulillah. Cuma tinggal nak kuatkan dia punya ingatan saja. Sebab dia ada sedikit lah kesan-kesannya, sebab dia insiden tu ada perkara-perkara yang dia lupa lah. Dan juga masalah pendengaran antaranya. Kalau dia tasmik dengan saya, dia kena tasmik sebelah kiri lah, sebab telinga kiri saja dia yang berfungsi. Telinga kanan dia tak dengar. Separa tak dengar. Jadi kalau kesalahan pun kita tak boleh cakap dia tak dengar lah, kita kena sentuh. Kita sentuh badan dia, baru dia tahu dia salah. Macam itulah antara perkara-perkara. Dalam tempoh dia tu, masa apa yang berlaku kat diri dia sebelum ni lah kan. Tadi kata 3 juzuk yang dia dah dapat, yang dia dah hafal. Tapi dalam tempoh beberapa bulan dia boleh dapatkan balik. Dengan keadaan dia boleh lupa tu. Tapi dalam tempoh yang saya rasa cepat lah, 7-8 bulan, dengan ingatan dia boleh ingat balik apa surah, apa ayat-ayat yang dia dah hafal tu. Itulah Alhamdulillah lah. Walaupun dengan kekurangan tu lah kan. Dengan kekurangan tu dia dapat atasi semula lah. Dia hafal semula. Bermula dengan kelas yang sebelum ni lah, kelas Firash. Dengan bermula dengan hafal 3 baris, 5 baris. Jadi sekarang dah sebulan kelas saya dah dapat istiqomah lah, hantar satu hari satu muka. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah lah, peningkatan yang baik lah. Baik, Alhamdulillah. Saya pun diberi makluman, saya maklum juga ayah Abdullah ni imam sebelum ni, betul? Dan cikgu Jadi itulah salah satu kekuatan bila kita niat kita baik, bila kita nakkan Al-Quran ni, kita betul-betul niat nak menghafal Al-Quran, betul-betul kita jadi Al-Quan ni sebagai kawan kita, rapat kita. Dalam keadaan Abdullah yang berlaku sebelum ni pun, dia boleh ingat balik, berkata ustaz dia 7-8 bulan dia boleh ingat balik apa surah-surah ataupun ayat-ayat yang dilupa. Tapi dengan keberkatan itu, Alhamdulillah, akhirnya Abdullah kembali untuk terus menyahut cabaran apa yang mak dan ayah dia pesan kepada dia. Baik, boleh Abdullah InsyaAllah. Baik Abdullah, dulu sebelum masuk tahfiz, mungkin Abdullah ada cerita-cerita sebelum cerita dulu apa? Mula-mula masa kecil-kecil, memang fikir nak masuk askar. Masuk askar. Tapi lepas kejadian tu, balik kampung, Atuk cakap kau tak jadi askar. Sekarang nak sikit sekarang Abdullah tinggal dengan siapa? Sekarang ni tinggal dengan siapa? Tinggal dengan nenek. Dengan nenek lah. Jadi selepas sekarang ni Dola dah masuk
dah masuk tahfiz, mungkin Dola ada cerita-cerita Dola. Nak jadi apa Dola lepas masuk tahfiz? Habis tahfiz ni nak jadi apa? InsyaAllah kalau habis tahfiz, nenek cakap kau jadi imam je. Jadi imam. Imam ke Bilal. Yang penting engkau yang lead solat. Allah Akbar. Itu pesanan lah. Dolah nak tanya sikit. Apa pesanan ibu Dolah? Dulu ibu pesan, nanti kau kalau dengan dekat rumah orang, kau jangan makan, jangan jadi pelahap. Makan tambah sekali, jangan tambah 2 kali. Okey. Pesanan ayah apa? Kalau pesanan ayah, Apa yang pesanan antara pesanan yang arwah ayah bagi tahu pada Abdullah? kau nanti dah besar, kau jangan buat benda jahat. Kau buat benda baik je. Kau kena ingat syurga neraka. Jadi saya pun alhamdulillah ingat. Tapi tak semua benda baik saya buat lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kebaikan tu kadang kita tak nampak yang kita buat kebaikan. Orang yang lain yang nampak kita buat kebaikan. Dola buat kebaikan, Dola hafal Quran buat kebaikan, Dola tolong orang kebaikan, Dola belanja orang makan pun satu kebaikan. InsyaAllah sentiasa doa yang terbaik untuk Dola. Orang-orang yang penonton-penonton ni semua sentiasa doakan untuk Dola. So cita-cita Dola menjadi seorang imam. Kita doakan Dola insyaAllah. Satu hari nanti dia habis 30 juzuk khatam, dia jadi seorang imam, dia boleh mewarisi ayah dia yang menjadi imam sebelum ni insyaAllah. Baik. Ustaz Burhan, dalam kita menghafal menghafal Quran ni untuk pelajar-pelajar terutama di khususnya di Tamiriyah ni, Yes, saya. mungkin ada tips-tips yang ustaz boleh kongsikan supaya pelajar-pelajar ni boleh jadikan Al-Quran untuk menghafal tu dengan mudah. Untuk menghafal dengan mudah, menghafal dengan mudah perlukan pertama perlukan usaha lah. Kalau perkara yang selalu kita dengar sinonim lah, biasa kita dengar akronim duit. Kan duit tu adalah D tu doa lah. Apa-apa pun kita nak buat satu perkara, pertama kita kena doa lah. Apatah lagi nak menghafaz Quran, menjadi hamlatul Quran ni perkara yang besar lah. Pertama kita kena doa, minta dengan Allah Ta'ala. Pertama minta dengan Allah Ta'ala lah. Yang kedua baru kita usaha lah. Jadi U tu tadi kita usaha. Dan I istiqamah. Kita kena istiqamah lah. Kalau dengan Al-Quran ni memang perlu banyak masa dengan Al-Quran lah. Kan waktu yang lain tu kena kurangkan lah. Waktu mainnya jadi kurang. Kan waktu riyadahnya jadi kurang. Banyaknya masa dengan Al-Quran lah. Kita dah buat semua tu 3 perkara, barulah kita tawakal pada Allah Ta'ala lah. Kan last sekali kita tawakal pada Allah Ta'ala. Itu untuk mudah menghafal lah. Kalau kata untuk menjaga hafazan, saya ambil lah tips daripada Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri. Antara dalam satu hari dia akan buat 3 perkara tu lah, ulangannya perkara satu hafazan yang dia betul-betul ingat. Kan yang kedua ni hafazan yang kita ingat-ingat lupa, dan juga yang ketiga memang betul kita lupa habis dah. Kan jadi apa yang Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri ni buat, dia mulakan dengan lihat mushaf lah. Jadi untuk ulangan yang kita ingat-ingat lupa ni, kita kena tengok mushaf. Bacalah, kita baca sampai kita ingat. Kemudian baru kita sambung kepada hafazan yang betul-betul kita ingat. Yang kita ingat yang kita mudah. Kita tak boleh lihat mushaf. Mungkin sambil-sambil basuh baju ke, sambil-sambil buat aktiviti harian, kita boleh mengulang tanpa lihat mushaf. Dan yang terakhir barulah kita fokus kepada yang kita ayat yang kita betul-betul lupa. Yang kita lupa ni kita kena hafal balik lah. Jadi inilah tips yang Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri ni buat, sehingga Allah Ta'ala ni lah tasbihkan Quran dalam diri dia selama hanya dalam 4 bulan saja. Setiap hari apa dia buat, inilah memang mengulang Al-Quran. Jadi semua kita kena, sebagai nak jadi hamlatul Quran, kita kena buat lah perkara ni.
InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia perkongsian daripada Ustaz Burhan mengenai macam mana kita nak jaga Quran sesuai dengan kita punya tajuk hari ini, iaitu menuju hamalatul Quran. Jadi kepada penonton-penonton, insyaAllah anda boleh tengok nanti di live dan juga di video kami tentang bukan saja kita nak bagi tips ini kepada orang yang hafal Quran, betul Ustaz orang yang jaga Quran, yang sentiasa baca Quran pun kita boleh gunakan tips ini supaya kita tak lupa Al-Quran. Kita ingat Al-Quran ini, apa ayat-ayat yang kita baca supaya kita dapat berkongsi dengan orang lain, insyaAllah. Baik, Abdullah. Dulu Abdullah masuk sini kurus, comel, handsome, cute. Makin hari saya tengok makin comel. Alhamdulillah. Maksudnya rutin Abdullah, suasana di sini macam mana Abdullah? Best ke tak best? Macam mana? Okey ke? Kat sini. Okey. Rutin harian Abdullah macam mana? Kadang nanti pagi Ustaz kejut. Okey. Mandi. Okey, mandi. Tengok kalau mengawal mandi. Macam tu pula. Okey, lepas tu? Lepas tu kalau mandi tu pergi surau. Okey. Kalau ada masa ngaji. Ngaji, okey. Kalau rasa baik sikit solat. Lepas solat tu azan. Okey. Lepas azan tu pun tetap ngaji juga. Kita ngaji. Tapi dalam safar. Abdullah ulang lah apa Abdullah hafal tu. Okey. Tapi duduk dalam saf. Lepas tu apa tu ada orang iqamah. Barulah letakkan tu kat tepi. Tu harian Abdullah tu lah. Lepas tu lepas ngaji, lepas tu hari-hari sekolah berapa banyak Abdullah akan mengulang untuk dapatkan hantar ni tasmih ataupun ustaz? Kan 3-4 kali. 3-4 kali alhamdulillah. So hari-hari cara Abdullah mengulang tu macam mana? Duduk ramai-ramai ke atau Abdullah suka sorang-sorang ke nak mengulang? Sorang-sorang lah. Waktu yang biasa Abdullah buat? Tengok kalau kadang-kadang malam tu kalau rajin sikit ngaji. Okey. Dapat ada 2-3 muka. Dia kalau semalas nanti biarkan lah. Esok atas muka je. Tapi Dola tu berusaha lah kan untuk pastikan hafalan Dola tak lupa kan. Dola ada masa-masa Dola sendiri kan. Okey, baik. Ustaz Burhan, apakah harapan Ustaz harapan Ustaz terhadap Abdullah ni, seorang penghafal Al-Quran ni, supaya dia terus kekal ingatan dia dengan hafal Quran dan juga ajaran agama ni. Macam mana Ustaz? Harapan Ustaz? Harapan saya sesuai lah dengan apa yang Abdullah idamkan untuk jadi imam ataupun Bilal, maksudnya ke ahli agama ni baguslah. Kan memang dekat dengan Al-Quran. Takkan rugilah Allah sebut tijaratan lan tabur kan. Bila kita dengan Al-Quran ni satu perniagaan yang tak merugikan. Jadi sangat baguslah harapan dia teruskan dalam bidang agama, teruskan dengan Al-Quran. Untuk kita jadi orang yang terbaik lah di sisi Nabi SAW kan. Nabi SAW sebut apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang sebaik-baik daripada kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sesuai dengan keinginan Abdullah nak jadi ahli agama, nak jadi seorang imam sama dengan arwah ayahnya. Teruskanlah dan jangan lemah semangat lah, walaupun sebab dulu dia ada abang dia kat sini kan, Abdul Rahman. Dia Abdul Rahmannya dah sambung pengajian, jadi dia di sini seorang. Nampak sikit lah dia kadang-kadang ada lemah semangat sikit. Kita minta lah juga dengan masyarakat semua bagi semangat lah, doakan juga kepada adik Abdullah, dan adik Abdullah juga minta kuatkan dirilah, terus belajar dalam bidang agama insyaAllah. InsyaAllah. Itu pesanan guru kepada Abdullah ni, untuk supaya Abdullah terus beri kekuatan untuk hafal. Abdullah, ramai view-view ni yang nak tengok Abdullah. Apa pesanan Abdullah kepada semua orang-orang yang terus menyayangi Abdullah, yang minati Abdullah ini? Apa Abdullah nak pesan kepada mereka-mereka semua? Ramai view ni, ramai ni, beribu-ribu ni. Apa Abdullah nak pesan? Pada semua yang tengok, okey, tolonglah doakanlah saya dan keluarga saya. Okey. Apa lagi nak cakap dengan penonton? Terima kasih apa ke? Terima kasih lah sebab support saya sampai saya viral ni.
Saya memang tak nak orang sebaya ni sebenarnya. Tapi tiba-tiba je dia datang. Dollah tahu tak Dollah ni adalah kesayangan orang Malaysia? Tahu ke? Dollah dengan abang adalah kesayangan. Tahu ke? Tahu. Hari ini Dollah terkenal. Letaklah Dollah ni dekat TikTok mana-mana pun, tetap memang orang akan rindu Abdullah. Dollah selalu scroll TikTok kan? Pak Long selalu apa Mak Ilah, Makcik Ilah. Selalu pun kan. Tahu kan tengok orang macam mana merindu Abdullah kan. Jadi minta doa kepada orang tadi, dan minta doa dan juga terima kasih juga kepada orang. Apa lagi ada pesan lagi untuk penonton-penonton? Dollah malu ke? Okey, baik, itu pesanan Dollah minta untuk kita doakan para penonton-penonton di TS Podcast ni, doakan Abdullah dengan keluarga, doakan untuk kawan-kawan Abdullah semoga dipermudahkan untuk menghafal Al-Quran, dan juga doakanlah semoga Dollah dan diberikan kesihatan yang baik-baik kepada juga kepada ustaz. Dan insya-Allah kita doakan juga kepada semua para hufaz, kerana para hufaz ni akan lebih cemerlang dalam apa sekali bidang yang dicuburi. Jadi bukan sekadar imam, macam-macam juga macam Dollah cakap, mungkin satu hari cita-cita utama dia nak jadi seorang anggota tentera tu tercapai, alhamdulillah, semuanya dengan keberkatan Al-Quran. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada semua yang lihat di TS di Tanwirah channel ni, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Ustaz Burhan, terima kasih kepada Abdullah. Ini sedikit perkongsian kita kongsi dalam tajuk kita ni, Sinar Baru Menuju Hamalatul Al-Quran. Kita bawakan Dollah dan juga pada Ustaz Burhan bersama dengan kita. InsyaAllah di akhir kata, sedikit kata-kata bijak yang saya petik daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Belajarlah untuk diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Itu saja, terima kasih kepada semua. InsyaAllah bertemu di next podcast yang akan datang. Podcast Tanwirah dibawakan khas daripada Tanwir Koko, minuman berpesel coklat, diperkayakan khas daripada bahan-bahan semua jadi seperti buah tamar, buah tin, madu, kurma, yang menjadikan minuman itu lebih segar dan diminati oleh orang ramai. Yang akhir sekali, terus layari laman web di Tanwirah. Terus promosi, iaitu kami juga ada buka untuk wakaf pembangunan, di mana kami juga tengah buat pembangunan di fasa yang pertama, iaitu pembangunan surau. Yang kedua iaitu asrama. Sekarang ini berlangsungnya untuk kerja-kerja pembinaan surau, di mana kita tengah buat pembinaan surau untuk pelajar-pelajar di Tanwirah ini dasar. Jadi kami buka satu lot RM50 untuk wakaf surau. Terus layari di semua laman web Tanwirah untuk kita beri sokongan, dan like, share dan komen, jangan lupa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.